Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan tajuk pengajian kita berkenaan dengan tafsir, itu tafsir maudhu'i, dan juga kita sedang bincangkan berkenaan pendahuluan suratul Baqarah. Suratul Baqarah, yang mana dalam tajuk ini sekarang ni kita sedang bincangkan berkenaan dengan kemunasabahan di antara suratul Baqarah ini dari segi masalah nama dia. Kenapa nama dia suratul Baqarah? Mana munasabah. Kita bukan nak kena clarify kerana Allah Taala berhak buat apa dia nak. Tapi sebagai orang yang nak memahami, understand, kita memahami dalil-dalil ataupun petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena tahu dan belajar kemunasabahannya agar kita sentiasa berada di atas ilmu, bukan di atas ikut-ikutan semata-mata. Kadang-kadang ada sebahagian perkara ni para ulama buat tapi kita ikut, kita tak tahu kenapa. Macam saya terangkan tu, orang kita Melayu ni memang betul, dia ikutan dia betul lah. Mana bila sebut wuduk, rukun wuduk 6 perkara, memang betul. Dan niat, basuh muka, basuh tangan hingga siku, sapu kepala, basuh kaki, tertib. Tetapi bila kita tanya datang mana, dia diam. Ustaz katalah, ustaz kat sekolah kata, cikgu sekolah menengah kata. Akhirnya dia menjadi taklid bukannya ittiba. Taklid bukannya ittiba. Bila pasal kita kata kita nak ittiba, mengikuti Rasulullah SAW tu, di situ adalah jalan ke syurga Allah SWT, dapat mendapatkan cinta Allah SWT. Tapi bila kita belajar dengan tanpa pembuktian, tanpa hujah, tanpa dalil, maka masalah. So kita bukannya tak hormat guru atau ustaz yang mengajar, tetapi bila mana dia bercakap, tetap dia kena datangkan dengan bukti dan juga tanda, bukan hanya setakat kata-kata dia semata-mata untuk jadikan sandaran. Baik, jadi kita lihat dalam tajuk kita itu kita bincangkan berkenaan dan masuk pada bahagian kedua. Mana kita dalam munasabah berkenaan nama, kemudian munasabah di antara pembukaan surah dan penutup dia. Mana awal dengan akhir tu ada dia punya continuity, bukannya hanya setakat random, bukan random. Bahkan kita dah bacakan itu, kita letakkan apa yang dikatakan oleh para ulama berkenaan dengan tajuk awal dan akhir surah. Contohnya macam dikatakan oleh Ar-Razi, dia kata awal surah Al-Baqarah sebut tentang orang yang beriman. Di akhir Baqarah disebut iman yang dimaksudkan adalah Rasul, Allah, para malaikat, kitab dan juga Rasul. Kemudian di awal Baqarah itu disebut berkenaan dengan orang-orang beriman dengan ghaib. So ghaib yang dimaksudkan dalam awal Al-Baqarah itu diterangkan di akhir Al-Baqarah apakah ghaib berkenaan. Memang saya sebut tadi tu, ghaib yang dimaksudkan bukannya ghaib tentang wireless telecommunication, bukan ghaib infrared, ultraviolet, tak nampak kan, oksigen tak nampak, bukan itu. Tapi ghaib yang mendatangkan takwa. Mana ghaib yang mendatangkan takwa, itu ghaib tentang Allah Taala. Hatta bila orang belajar berkenaan dengan ghaib sebut jin, dia tak ada lagi tak ada lagi dalam diri dia rasa takwa. Berapa ramai bomoh yang kawan dengan jin tapi jahat, kan, tak takut akhirat langsung. Tapi kalau beriman dengan Allah, maka kena takut akhirat. Beriman dengan para malaikat, kena takut berkenaan amal kita disalin, dan juga para malaikat menjaga neraka dan sebagainya. Bila beriman kitab, kita tahu bahawa dari situ ada pemberitahuan tentang akhirat. So jadi benda tu semuanya memberikan pada kita takwa. Yang itu ghaib yang dimaksudkan. Kemudian kita bincangkan juga, kita kata bila orang beriman dikatakan di akhir Al-Baqarah kata sami'na wa ata'na. Dan kita lihat dalam awal surah Al-Baqarah ayat ketiga dikatakan mereka ni beriman dengan Allah Taala, dengan perkara ghaib, kemudian mendirikan solat dan menunaikan, dan daripada apa Allah Taala rezekikan mereka infakkan. Dan saya terangkan hari itu sebenarnya dua aspek. Satu hubungan dengan Allah, satu hubungan sama makhluk. Mana maksud dia dengan Allah Taala, solat itu sebagai lambang dia, dan dengan manusia bukan tolong angkat sampah, tapi infak harta itu sebagai lambang dia. Tapi kita kata merangkumi semua sekali. So jadi kita kata itulah yang Allah Taala perintahkan kita buat, dan itulah yang dikatakan oleh orang beriman, sami'na wa ata'na. Dan kemudian terakhir kita kata keampunan surah Al-Baqarah tu 285, dia kata ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, keampunanmu kami minta ya Allah, dan kepada Engkau tempat kembali. Maka dalam awal Al-Baqarah itu ayat keempat disebut bahawa wabil akhirati hum yuqinun, dengan hari akhirat mereka yakin. Dan orang yang akan meminta Allah Taala perlindungan hanyalah orang yakin dengan akhirat itu ada. Banyak manusia ni tak yakin akhirat ada tu, dia tidak berusaha sungguh untuk kejar akhirat. Baik, sampai mana tu? Nombor 2 ke nombor 3?
Satu je habis kan? Nombor dua tak masuk kan? Biqa'i masuk dah? Belum kan? Okey, baik. Dia masuk ni insya-Allah. Baik. Nombor dua. Mana apa apa dikatakan kemunasabahan awal Al-Baqarah dengan akhir Al-Baqarah. Berkata Imam Al-Biqa'i muka 33 34. Muka 34 Berkata Imam Al-Biqa'i dalam kitab Nazmud Durar fi Tanasubil Ayah was Suwar. Kitab dia Nazmud Durar, apa himpunan susunan apa durar, apa permata berkenaan dengan tanasub kemunasabahan ayah was suwar, ayat dan juga surah-surah. Ini dikarang oleh Imam Al-Biqa'i, Burhanuddin Biqa'i. Baik, dalam kitab beliau berkata pada penutup surah Al-Baqarah, di akhir penutup surah Al-Baqarah dia kata apa? Adapun kemunasabahannya kepada permulaan surah, mana kemunasabahan akhir surah ini bunyi dia macam ni, ayat dan gambaran dia macam ni, dengan awal surah apa munasabah dia? Sebagai menjawab terhadap potongan pada permukaan. Sebenarnya akhir surah Baqarah ini menjawab pada awal permukaan dahulu, iaitu oleh kerana bermula surah ini dengan menyifatkan orang yang beriman terhadap kitab yang tiada keraguan padanya, dibentuk pula di atas yang telah lalu. Mana dalam awal Baqarah tu dia kata zalikal kitab la raiba fih hudal lil muttaqin. Dan diterangkan siapa orang bertakwa tadi. Jadi di akhir surah ini dibentuk siapakah orang-orang berkenaan. Memang Allah terangkan siapa orang tu. Jadi menutupnya tutup surah ini dengan itu setelah memperincikan infak yang disifatkan mereka pada awal surah tadi. Dalam tengah-tengah surah Al-Baqarah kita dengar Allah Taala sebutkan apa infak harta tu macam mana, Allah terangkan. Bahkan manusia orang ramai ada bertanya pada Rasulullah SAW, wa yas'alunaka madza yunfiqun, dan mereka bertanya kepada Muhammad apakah perlu mereka infakkan. Itu dalam tengah-tengah surah Baqarah. So Allah Taala detailkan tengah-tengah surah berkenaan infak yang dimaksudkan dengan orang beriman tadi, dan daripada apa Allah Taala rezeki pada mereka infakkan, diterangkan Mana dia sifatkan mereka pada awalnya dalam bentuk berhubung dengan perintah larangan sebelumnya. Mana dalam awal surah tu disebut mereka ni akan buat benda tersebut, serta bersifat-sifat kesempurnaan dengan hubungan. Dia menjadikan yang mengepalai mereka Rasulullah alaihi salatu wassalam. Saya tak sempat nak ganti tu. Untuk ASSW sebenarnya dia ada dia punya apa? Wording kadang-kadang kita ganti je direct. Kadang saya tak tarik balik, saya lupa. SAW saya tukarkan balik je sallallahu alaihi wasallam. Untuk alaihi salatu wassalam. Minta maaf Memang tak boleh sebenarnya kita tulis macam tu. Tulis macam tu untuk selawat ke atas Nabi SAW dalam bentuk tulisan lebih baik. Bahkan kita akan diberikan pahala sekali orang baca. Tapi kalau kita buat itu ASSW benda. Kan? Orang terjemah suka hati dia orang macam ni. ASS dia alaihi salatu wassalam. Okey, mana dia Allah Taala jadikan, Allah Taala ceritakan sifat orang beriman macam mana, dia jadikan di akhir surah ini yang mengepalai mereka adalah Rasul alaihi salatu wassalam sebagai pembesaran bagi pujian dan penggalakan kepada sifat berkenaan. Lalu dia beritahu berkenaan keimanan mereka, mana orang-orang yang beriman ni, keimanan mereka terhadap apa yang diturunkan kepada baginda secara khusus, serta terhadap semua kitab-kitab dan sekalian para Rasul alaihi salatu wassalam. Juga berkenaan kata-kata mereka yang menunjukkan kepada kesempurnaan keinginan dan sehabis pengharapan dan ketundukan. Yang apa dia kata, maka dia berfirman sebagaimana dia memulakan bagi jawapan seorang seolah berkata, apa yang dilakukan terhadap orang yang turun kepada mereka perintah-perintah larangan tadi. Mana masa dia bila di akhir awal Al-Baqarah tu dia ceritakan inilah orang yang akan dapat hidayah, petunjuk. Baik. Maka dia berfirman sebagai memulakan bagi jawapan seolah-olah bagi jawapan seseorang yang seolah-olah dia berkata, macam orang tu berkata, apa yang berlaku, apa yang dilakukan oleh orang yang turun ke atas mereka perintah, larangan dan selain-lain ni. Mana kan di awal Al-Baqarah tu kan cerita orang-orang yang bertakwa ini, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Apa jadi pada orang ni? Apa jadi pada orang ni? Kan dah diberitahu bahawa inilah tanda-tanda orang yang akan mendapat hidayah. So Allah Ta'ala pun ceritakan di akhir Al-Baqarah apa? Aman Rasul. Terangkan orang tu wujud. Golongan yang dikatakan akan menerima hidayah Al-Quran itu telah pun wujud. Dengan Allah Ta'ala mengisytiharkan amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihil mu'minun. Itu penjelasan bagi wujudnya golongan berkenaan. Jika tidak, Allah Ta'ala buka je tawaran tapi tak ada siapa datang. Maka orang akan tanya apa jadi? Maka Allah Ta'ala terangkan orang tersebut telah ada dan Allah Ta'ala berikan ganjaran pada mereka sekian-sekian sampai akhir Al-Baqarah. Itu seperti apa diangkat dari mereka ni apa tanggungan apa dosa atau kesalahan mereka yang tersilap atau terlupa diampunkan, tak ditanggung ke atas mereka apa bebanan macam orang sebelum mereka, dan segala apa yang apa tak diberikan bebanan ke atas mereka, benda mereka tak mampu nak tanggung, maka Allah Ta'ala ampunkan mereka. Itu di akhir Al-Baqarah. Itu adalah di antara clarification Allah Ta'ala beri pada mereka. Faham
Baik, mana awal Al-Baqarah, akhir Baqarah. Awal Baqarah ceritakan sifat orang beriman, akhir itu ceritakan siapakah orang beriman itu, wujud atau tidak. Ketiga, berkata Abu Ja'far bin Az-Zubair, berkata Abu Ja'far bin Az-Zubair, dan apabila dia Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahawa kitab ini adalah Siratul Mustaqim, serta dia nyatakan pecahan sekalian umat sebagaimana yang dia kehendaki. Kan awal Al-Baqarah kita bincangkan itu. Dari awal Al-Baqarah dan lepas dibincangkan berkenaan dengan apa, orang-orang beriman, bertakwa ni siapa, kan. Kemudian Allah terangkan daripada ayat 1, ayat 3 sampai ayat yang ke 5, orang beriman. Lepas tu kemudian ayat yang ke 6 sampai 7, orang-orang yang kafir. Kemudian ayat yang ke 8 sampai ke 20. Ayat sampai ke 20 untuk orang-orang yang munafik. Mana tiga segmen dalam awal Al-Baqarah itu menjelaskan sifat-sifat orang berkenaan. Maksudnya dia kata apa? Mana dia kata dan setelah menyatakan perpecahan umat sebagaimana yang dia kendaki, dia menyentuh pula keadaan golongan yang terseleweng dan golongan yang terpesong sebagai amaran terhadap keadaan mereka. Mana ayat yang ke-6 dan 7. 6 dan 7. Okey. Dan dia menghitung, dia kata mereka dalam larangan terdapat salah mereka. Dia menghitung bahagian yang ditinggalkan secara keseluruhan serta membilang golongan yang meninggalkannya. Mana golongan yang meninggalkan sebut macam mana? Bahkan para ulama seperti Ibn Kathir ketika dia terangkan ayat yang ke 8 sampai 20 tu, dia terangkan bahawa dekat situ munafik tu ada berapa kategori. Dia ada kategori munafik tulen, ada kategori munafik yang tak tulen. Dia yang kejap terang kejap gelap. Ada yang purely bila dia hati dia terus tak ada, memang tak beriman langsung. Tapi ada yang kata iman, kadang-kadang nampak iman, dia happy dengan Islam, kadang-kadang dia rasa bengang menyampah kenapa Islam macam ni. Ada orang macam tu. Mana dia bila Islam tu menyokong dia, berikan kekayaan pada dia dan sebagainya, dia kata Islam the best. Bila Islam menyekat dia punya kebebasan atau tak benarkan dia buat benda-benda yang haram, dia nak buat, dia mula kata apa? Islam ni kolot. Ini ada manusia macam ni. Yang orang macam ni dikatakan nifak dengan iman dia dalam hati dia tu. Nifak ada, iman ada. Kemunafikan ada, keimanan ada. Macam Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata 3 sifat atau 4 sifat. Barang siapa 4 atau 3 ini ada dalam diri dia, dia munafik tulen. Tapi barang siapa yang ada salah satu saja dari sifat tadi dalam diri dia kemunafikan, sehingga dia tinggalkan sifat berkenaan. Bercakap bohong, dia bikin amanah, dia mungkin apa, dia khianat, dia berjanji, dia mungkin janji, dia berbalah, dia melampau. So, jadi dalam konsep ni kita sebut benda tu, mana siapa yang ada perangai berkenaan dalam diri ada nifak. Soalnya macam hati macam ni, ada iman, ada nifak. Kemunafikan tu ada. Kadang-kadang kemunafikan tu banyak, kadang-kadang iman tu banyak. Nggak ada hari kan dia menangis, dia pergi umrah kan sebagainya. Dia rasa Allah astagfirullahalazim, kan Islam ni hebat, saya gembira pergi ke Mekah, hati saya tenang. Lepas tu dia balik ke Malaysia pula, dia cucuk. Dia buat night disco kan. dia kata apalah Islam ni lah sekat benda ni, happy je. Apa salahnya dia keep on going, apa salahnya. So ada kadang-kadang orang macam ni. So jadi dia kata, dia terangkan sifat-sifat dia. Macam saya kata, Ibn Kathir ketika menjelaskan tentang munafik dalam ayat yang ke-8 sampai 20 tu, dia bukan terangkan satu kumpulan. Dia kata ada banyak kumpulan. Dia kata ada banyak kumpulan. Ada kumpulan kafir terus, ada kumpulan sekejap terang sekejap gelap, dan ada terang sekejap gelap. Ada tu tak sedar pun dia tengah buat jahat. Macam Allah Ta'ala katakan apa? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Dia kata kepada mereka, jangan buat kerosakan di muka bumi. Qalu innama nahnu muslihun. Dia kata kami hanya buat baik je. Tapi ala innahum mufsidun. Allah Ta'ala ketahuilah mereka lah pembuat kerosakan. Walakin, tapi la yashurun, mereka tak sedar. Mereka tak sedar. Ni sebahagian zaman kita sekarang ni, dia kata tafsirkan Quran balik. Quran ni perlu ditafsirkan semula, ayat-ayat tentang jihad kena buang. Dia cakap ni tak sedar. Dia kata kita nakkan kebaikan. Mana manusia ni bila Islam ini dilihat sebagai tolerate, moderate dan sebagainya, maksud dia Islam ini bagus. Seorang bukan Islam pun akan terima Islam, dia kata. Jadi dia nak bengkokkan Islam supaya orang ikut. Kadang-kadang niat dia kata macam bagus, tapi masalah sekarang Allah Ta'ala kata mereka lah pembuat kerosakan, tapi mereka tak sedar. Ni ada kumpulan macam ni, munafik juga, tapi tak sedar dia munafik. Dia munafik yang tak sedar munafik. Ini masalah. So konsep dia, maksud dia tadi dia kata apa? Dia menghitung bahagian yang ditinggalkan secara keseluruhan serta membilang golongan yang meninggalkannya. Okey. Dan dia kata apa? Dia kata dia menyusul pula dengan sebutan kemestian golongan bertakwa.
Lepas tu orang susulkan lepas tu dengan kemestian golongan bertakwa yang start dengan ya ayuhannas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Kau telah start dengan situ. Siapa orang bertakwa tadi? Dia kata kemestian mereka bertakwa berserta perintah-perintah, hukum dan batasan yang mesti mereka patuhi dan pegang. Dia menyusul terhadap semua itu bahawa iman mestilah terbina di atas semua itu dan serta diserahkan urusan kepada pemiliknya. Berfirman Allah Ta'ala telah beriman Rasul. Mana di hujung Al-Baqarah tu diisytiharkan bahawa dengan ini sifat beriman, ini kafir, ini munafik, kamu mesti jadi seperti orang beriman. Tengok seperti Rasul dan juga pengikut-pengikut baginda. Inilah kamu yang kena jadi. Jangan jadi seperti golongan munafik, jangan jadi golongan kafir. Munafik dengan dengan aspek yang banyak ataupun kafir dengan satu bentuk saja. Maksudnya kamu kena tinggalkan perangai berkenaan, ikutlah sifat orang-orang yang beriman bersama dengan para Rasul. Maka dia beritahu bahawa inilah iman Rasul dan sesiapa yang bersama baginda di atas keimanan baginda dan bahawa mereka berkata sami'na wa ata'na. Macam dikatakan sami'na wa ata'na, mereka kata kami dengar, kami taat. Bukan seperti kata-kata Bani Israel, sami'na wa asayna, kami dengar dan kami ingkar. Dalam surah An-Nisa 46. Juga bahawa dia membalas mereka di atas keimanan mereka. Sami'na wa ata'na. Ini 285 ni. Ni tambah 2. 285. Salah ni Kang. Salah juga. Jika orang kata ustaz tak jumpa ayat 85. Ada 85 ada kalimat sami'na wa ata'na, tak ada kan? Sami'na wa asayna ada kot. 85 ada tak? 85. Tak ada. Salah. 285. Hilang 2. Perkataan huruf 2 hilang. Tulis 2. Tak apa, tak ada jilid lagi buku ni. Nanti macam kata lah, macam alah tak ada jilid lah pula kan. Kena conteng tak apa, conteng halal. Dia tak jadi lagi ni. Sekejap. 285. Okey. 285 lah. Ghufranaka Rabbana. 285. Qalu sami'na wa ata'na. Ghufranaka Rabbana lah. Okey. Sami'na wa asayna. Oh, dia salah juga. Dia kata dia letakkan benda tu kat situ. Okey, tak apa. Baik. Patah balik pada ayat Quran tadi. Pada tafsir Baik. 285 Bukan seperti kata-kata Bani Israel, sami'na wa asayna. Kami dengar dan kami ingkar. Bukan itu kata. Juga bahawa dia membalas mereka di atas keimanan mereka, kena beriman. Mereka sanggup walaupun tak nampak, tak lihat, tak nyata syurga neraka depan mata mereka, mereka beriman, maka Allah Ta'ala balas untuk mereka ni satu balasan yang besar. Itu antaranya dengan apa? Bahawa dengan keimanan mereka dengan mengangkat bebanan dan kepayahan serta memberi kiraan terhadap silap dan kelupaan mereka. Iaitu yang Allah kata, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Dan bila Allah kata, suruh orang beriman berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Satu benda Allah Ta'ala alihkan. Rabbana wala tahmil 'alana isran kama hamaltahu 'alal ladzina qablana. Ya Allah, jangan kau beban ke atas kami bebanan macam kau beban ke atas orang sebelum kami. Kemudian Rabbana wala tahmil 'alaina wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan kau tanggungkan kami benda yang kami tak mampu untuk, tak ada kemampuan untuk menghadapinya. Mana itu adalah ganjaran Allah Ta'ala untuk kita, umat Islam. Mana kita dapat, orang kata apa, dilepaskan daripada benda-benda tadi, bukan dengan cara yang lain. Mana itu adalah benda yang rahmat Allah Ta'ala untuk kita, umat Islam. Jadi dia kata apa? Dia kata dia membalas mereka di atas keimanan mereka dengan mengangkat bebanan, kepayahan dan pengambil kiraan terhadap kesilapan dan kelupaan daripada mereka. Maka dia berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. 286 surah Al-Baqarah. Mana Allah kata Allah tanggungkan satu nyawa kecuali apa yang dia terdaya oleh nyawa berkenaan. So, jadi baru kita tahu bahawa ini cara Allah Ta'ala balas di atas iman kita. So relate kepada awal surah dengan akhir surah. Awal surah dan akhir surah. Baik, keempat, antara bentuk kemunasabahan di antara permulaan dan penutup adalah awal surah ini padanya terdapat pujian terhadap orang yang beriman dengan dua sifat. Maksudnya dari awal surah ini terdapat pujian terhadap orang beriman dengan dua sifat, iaitu mendirikan solat dan juga infak. Dan pada penutup surah ini terdapat dua perkara berserta penjelasan perakhiran yang baik pada kedua ayat berkenaan. Itu surah Al-Baqarah ayat 277. Dalam ayat 277 surah Al-Baqarah, dan ayat berkenaan Allah Ta'ala terangkan berkenaan dengan kebaikan dua sifat tersebut. Dan terangkan bagaimana ia memberi kesan yang baik pada seorang yang beriman. Ayat 277.
277 277? Mana 277? Ya. Semua surah Baqarah semua kali berapa? 28? Okey. 26. Ada 277 lah. Okey. 277, 74, 75, 76, 77. Okey. Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan wa aqamus salata wa atuz zakata, mendirikan salat dan menunaikan zakat, lahum ajruhum inda rabbihim, untuk mereka ganjaran mereka di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim, tiada kebimbangan ke atas mereka, wala hum yahzanun, mereka tidak akan bersedih. Mana tak bimbang di dunia, tak takut di hari akhirat. Di akhirat mereka tak akan bersedih. Okay? Di dunia mereka tak akan bimbang, kerana mereka ni adalah orang-orang yang diberikan Allah Ta'ala kebaikan. Mana siapa yang melaksanakan dua perkara tadi di awal tadi, di akhir tu diberitahu apa ganjaran mereka. Mana awal surah Al-Baqarah sebut sifat orang beriman, alladzina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Apa ganjaran dia? Allah terangkan dalam ayat ni 277, alladzina wa amilus salihat aqamus salata wa atuz zakah lahum ajruhum inda rabbihim, untuk mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim, tiada kebimbangan ke atas mereka, wala hum yahzanun, mereka tak akan bersedih. Ini adalah benda terbesar, kerana manusia ni diberikan Allah Ta'ala jaminan perkara tersebut. Di dunia mereka takkan bimbang, takut, dan di akhirat mereka tak akan bersedih, kerana itu adalah di antara benda paling besar. Sebab Allah Ta'ala berikan ini adalah sifat orang-orang yang bertakwa dan juga wali-wali Allah Ta'ala. Orang-orang yang terlindungi, itu sifat dia. Macam juga dalam surah Al-Baqarah ayat 2, ayat yang ke-48, 47, 48 bila Allah Ta'ala katakan tentang akan diberikan wahyu kepada kita, kan Allah sebut berkenaan dengan ni. Allah Ta'ala kata qul nahbitu minha jami'a, kami kata pada Adam, Hawa dan isteri dia, turunlah kamu dari syurga semua sekali turun. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka sekiranya datang kepada kamu daripadaku sebarang petunjuk, faman tabi'a hudai, barang siapa mengikut petunjukku, fala khaufun alaihim, tiada kebimbangan ke atas mereka, tiada ketakutan ke atas mereka, wala hum yahzanun, mereka tidak akan bersedih. Maksudnya ini sifat yang sama diberikan. Ataupun Allah sebut dalam surah Yunus, Allah nyatakan ala inna awliya Allah, ala inna awliya Allah, ketahuilah bahawa wali-wali Allah ini, orang-orang yang Allah Ta'ala lindungi ini, la khaufun alaihim, tiada kebimbangan atas mereka, wala hum yahzanun, mereka tak akan bersedih. Mereka tak akan bersedih. Mana di dunia mereka takkan takut, takkan bimbang, di akhirat mereka tak akan apa? Bersedih di atas apa yang mereka laksanakan. So, jadi konsep sama. Mana kekasih Allah Ta'ala, orang yang dapat hidayah, dan juga apa? Orang yang melaksanakan iqamis salah dan infak tadi. Dua-dua tadi akan diberikan kesan yang sama. Walaupun kita kata dua benda tersebut cabang, sebenarnya cabang daripada cabang-cabang amal. Tapi di awal Al-Baqarah diterangkan sebagai sifat. Macam saya kata, itu adalah petanda. Tapi dalam surah, dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah Ta'ala dah sebut dah orang-orang yang beriman dan juga apa? Beramal soleh. Kalau ikut amal soleh tadi merangkumi ke semua. Tapi Allah Ta'ala khususkan amal soleh tadi yang berupa, yang utama tadi adalah mendirikan solat dan apa? Menunaikan zakat. Maksudnya, kenapa? Dikhususkan berbanding yang lain. Walaupun kita kata amnya iqamis solah ini menandakan berkenaan dengan relationship kita dengan Allah Ta'ala. Dan ita'iz zakat atau infak ini berkaitan dengan tajuk kita apa? Kita dengan manusia. Tapi bila dalam surah tadi, dalam ayat 277 surah Al-Baqarah tadi, dia memang jadikan dua sifat tadi di samping amal soleh, di samping amal soleh yang lain, menunjukkan besarnya kedudukan dua sifat berkenaan, dua sifat tersebut. Baik, surah Al-Baqarah ayat 277. Kelima, telah datang perbincangan di awal surah mengenai iman, dan demikian juga di akhirnya. Di awal surah ada cerita tentang iman, dan juga di akhir surah juga cerita tentang iman. Telah datang di awal surah menyifatkan orang bertakwa dengan beriman terhadap perkara gaib, dan pada akhir surah menetapkan iman bagi Rasul dan orang beriman. Macam mana sifat iman Rasul dan orang beriman. Juga telah datang pada awal surah beriman terhadap setiap apa yang turun kepada para Rasul. Dan dalam firman Allah Ta'ala yang keempat, Allah Ta'ala kata apa? Alladzina yu'minuna walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang-orang yang beriman dengan apa yang turun kepada engkau dan apa turun sebelum engkau, wahai Muhammad. Ayat keempat. Itu dalam surah Al-Baqarah. Dan telah datang pada akhirnya dengan kesemua para anbiya. Kesemua para anbiya itu dengan Allah Ta'ala menyatakan amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Telah beriman Rasul terhadap apa yang turun kepada baginda, wal mu'minun, orang beriman turut beriman. Kullun, semua mereka amana billah, semua mereka beriman dengan Allah. Wa malaikati, malaikat Allah Ta'ala, wa kutubi, dan kitab-kitab Allah, wa rusuli, dan rasul-rasul Allah Ta'ala. Dan mereka berkata la nufarriqu baina ahadin mir rusulih, tidak akan bezakan di antara seorang pun di kalangan rasul-rasul Allah Ta'ala. Itu awal
Akhir. Tengah-tengah dalam surah dalam Al-Baqarah ayat 136 Al-Baqarah ayat 136 Al-Baqarah 136. Okey. 136 Dan ayat 136 Allah Taala nyatakan apa? Qulu amanna billahi. Katakanlah hai Muhammad, dan semua sekali kamu semua kena nak kata. Pasal orang-orang Yahudi dan Nasrani awal tu dia kata wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu, dan mereka berkata jadilah kamu semua Yahudi atau Nasrani, kamu akan dapat hidayah. Patut tak kata Qul, katakan Muhammad pada mereka, bal millata Ibrahim hanifa. Bahkan millah Ibrahim itulah yang paling tulus, paling lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Ibrahim ini dahulunya tergolong dengan golongan musyrik. Benar Allah suruh orang beriman, dan juga siapa sahaja yang berada bersama mereka, dan bahkan disuruh mereka supaya berkata apa? Qulu, sebutlah, amanna billah, kami beriman dengan Allah. Wa ma unzila ilaina, dapat turun pada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim, dapat turun pada Ibrahim. Wa Ismail, dan Ismail. Wa Ishaq, dan Ishaq. Wa Yaqub, dan Yaqub. Wal asbat, dan keturunan Yaqub, adik-anak beranak Yaqub yang dia berdahuluan tu. Wa ma utiya Musa wa Isa, dapat diberikan pada Musa dan Isa. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, apa diberikan pada nabi-nabi sebelum daripada mereka atau selepas mereka, semua sekali. Dan ayat dia la nufarriqu baina ahdim minhum, kami tak bezakan seorang pun di kalangan mereka. Semua para anbiya membawa agama yang satu, tauhid kepada Allah Taala. Mungkin syariat, cara pelaksanaan berbeza, tetapi matlamat dia hanya satu saja. Dan semua para anbiya ada jalan masing-masing. Macam contoh macam ada mungkin pada Isa AS penegasan berkenaan dengan kerohanian, mana sabar dan sebagainya. Ketika Musa AS pada hukum. Tapi setiap para anbiya tadi kita tak ada mesej yang utama. Kemudian matlamat asal dia adalah apa? Tauhid. Tidak ada perbezaan yang lain. Bahkan tak ada seorang pun Rasul tadi ajak kita sembah matahari ke, bulan ke, bintang dan sebagainya. Okey. Wa nahnu lahu muslimun, kami kepadanya menyerah. Tengok apa dia kata. Dia kata daripada terangkan ayat tu Berkata Ibn Taymiyah, dia, itu Allah Ta'ala membukanya, itu surah Al-Baqarah ini dengan iman yang menyeluruh. Dia tutup dalam Al-Baqarah ini, ujung dia pun dengan apa? Iman menyeluruh. Dan dia mengetengahkan dalam surah ini, ayat 136 tadi, dengan apa? Iman yang menyeluruh. Semua sekali. Mana? Di awal, suruh apa? Beriman dengan Muhammad, dan apa itu daripada Muhammad. Di akhir Al-Quran, pun apa? Beriman dengan Allah, malaikat, kitab, dan juga Rasul, para Rasul. Dan tidak bezakan seorang dengan Rasul. Ayat 136 pun tajuk sama. Bila dikatakan supaya kita ni mengisytiharkan, kita beriman dengan atas apa yang turun pada kita, dan apa turun pada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Asbat, Musa, Isa, dan Nabi-Nabi yang lain. Mana semua sekali kita bezakan antara mereka. Maksudnya semua para anbiya kita terima dengan satu. Nampak dia ada relationship dia sama. Tak ada macam kita kata isytihar ni kufur dengan yang lain. Pasal kalau orang-orang Yahudi, mereka ada pengisytiharan. Bila dikata pada mereka, Allah Ta'ala nyatakan, wa idza qila lahum, bila dikata pada mereka, aminu bima anzalallah, beriman kamu dengan apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, qalu, mereka berkata, nu'minu bima unzila alaina, kami beriman dengan apa yang turun kepada kami, wa yakfuruna bima wara'ah, dan mereka kufur terhadap apa yang selepasnya. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'hum. Sedangkan ia, apa yang turun tadi, musaddiq hak, kebenaran, musaddiqun, membenarkan, lima ma'hum, pada apa di tangan mereka. Pasal ada syarat dalam Taurat dan Injil. Kalau datang kitab berikut, benarkan apa di tangan mereka, mereka ni ikut kitab tadi. Sebab kenapa mereka tak ada hujah untuk tolak Al-Quran? Sebab Al-Quran datang untuk apa? Untuk membenarkan apa di tangan mereka. Dekat ayat yang kejap dalam ayat yang ke wa idza qila lahum aminu bima anzalallah, bila dikatakan mereka beriman dengan apa yang turun ni. Okey. Ni atas sangat dah. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu, mereka berkata nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah wa qawlan tamassana an-nar fatatma'una ilmakum. Okey. Ke depan sangat pula dah.
Okey. Surah Al-Baqarah ayat 91. Tak, apa dia kata? Ayat berkenaan Bani Israel ni, bila dikata kepada mereka, wa idza qila lahum, bila dikata kepada mereka, aminu, berimanlah kamu semua, bima anzalallah, dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Dia kata apa? Qalu, mereka berkata, nu'minu bima unzila alaina, kami beriman dengan apa turun pada kami. Betul orang kata, wa yakfuruna bima wara'a, Allah kata, tapi kufur dengan apa selepas dia. Apa datang dia terima, apa selepas tak nak percaya. Tapi sedangkan wahwal haqqu musaddiqan lima ma'hum, sedangkan ia yang turun selepas daripada itu kebenaran yang membenarkan terhadap apa di tangan mereka. Tapi Allah Ta'ala suruh Nabi jawab balik kepada mereka, kalau betul kamu beriman, qul falima taqtuluna anbiya Allah, katakan kepada mereka, hai Muhammad, kenapa kamu bunuh nabi-nabi Allah min qabl, sebelum ini, in kuntum mu'minin, kalau kamu semua beriman. Kamu tahu Nabi Allah Ta'ala tapi kamu bunuh juga, kenapa? Tapi asasnya mereka cuma isytiharkan beriman kononnya pada tangan mereka, tapi mereka tak beriman langsung. Sebab kalau kita lihat sama sekarang ni, commandment yang diberikan oleh Musa AS mereka langgar semua sekali, tak ada apa tinggal. Mereka kata mengaku sebagai agama Judaism dan sebagainya lah, agama Ibrahim. Sekarang Ibrahim tidak menjadi macam tu. Okey, faham Baik, balik daripada tafsir kita. Baik, keenam, telah datang pada awal surah penjelasan hidayah Al-Quran. Itu kitab itu tiada keraguan padanya, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa dan beriman Al-Quran, difirmankan oleh Allah Ta'ala. Dan dan lepas tu Allah sebut alladzina yu'minuna bima unzila ilaika, itu Quran. Dan demikian juga pada akhirnya Allah Ta'ala kata apa? Amanar rasul bima unzila ilaihi. Maksudnya Quran lah. Mana awal tu Allah Ta'ala kata Quran, zalikal kitab la raiba fihi, itu satu. Kemudian Allah Ta'ala terangkan pada ayat keempat, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, mana orang-orang yang beriman dengan apa turun pada engkau, itu Quran lah. Dan di akhir surah Allah Ta'ala sebut benda yang sama, amanar rasul bima unzila ilaihi, menunjukkan Quran juga. Tiga tempat tadi adalah Al-Quran. Di awal surah itu tentang Al-Quran, di akhir surah juga tentang Al-Quran itu sendiri. Maka dia kata apa? Pada pertengahan surah pula terdapat bincangan tentang yang panjang mengenai Al-Quran bagi menjelaskan bahawa ia adalah perlembagaan khilafah insan. Mana di tengah-tengah Al-Quran, tengah-tengah Al-Quran dibincangkan ia adalah perlembagaan khilafah insan di muka bumi, dan bahawa nilaian umat adalah pada berpegang dengannya. Makin kita berpegang dengan dia, makin layaklah kita untuk menjadi khalifah Allah SWT. Dan ingat, khalifah nanti kita akan sampai, kita tafsir ayat 1 sampai 39 tu nanti, kita akan bincangkan berkenaan khas tajuk khalifah tu apa. Tapi saya isyaratkan sikit lah, khalifah bukan masuk pemerintah. Pasal para anbiya semua sekali adalah khalifah, tapi mereka bukan semua para anbiya itu pemerintah. Faham Maksudnya khalifah itu adalah orang-orang yang melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Tak kira dia jadi pemerintah ke, dia hanya seorang suami ke, dia hanya seorang isteri ke, tak kira siapa dia. Dia ketua kampung ke, dia ketua jabatan ke, dia seorang guru ke, dia tetap menjadi apa, orang yang terlaksana ke atas dia ni perintah Allah SWT. Bila dia bergerak di atas laluan perintah Allah Ta'ala, maka dia adalah khalifah. Tapi bila dia langgar saja apa-apa Ta'ala berikan dari segi arahan dan sebagainya, tak layak untuk dia menjadi orang-orang digelar sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Ta'ala di muka bumi. Mana orang yang melaksanakan hukum Allah, bukan maksud pengganti Allah. Maksud khalifah ni maksud dia pengganti sebenarnya. Macam para sahabat yang datang selepas Rasulullah yang digelar khalifah tu, dia maksud dia pengganti. Khalifatul Rasulillah maksud dia pengganti Rasulullah. Depan Rasulullah tak ada Abu Bakar tak ada Umar tak ada, siapa datang berikut tu yang khalifah. Asalnya itu penggunaan dia, pengganti. Saya tak ada, orang ganti saya. Tapi tak ada siapa boleh jadi ganti Allah sebenarnya. Allah SWT tak perlu pengganti. Tanpa kita ada pun tetap alam ini akan tertakbir. Kita binasa semua sekali, orang Malaysia ni, tetap alam ni akan tertakbir. Mana semua orang yang tahu Quran hafal mati. Quran tetap alam ni tetap ditakbir oleh Allah Ta'ala. Tetap berjalan dengan kehendak Allah SWT. Pasal ada orang kadang-kadang dikata kerana Muhammadlah terjadinya alam ini. Itu hulu, melampau. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tidak jadikan dunia ini melainkan dengan kehendak dia sendiri. Dia maha berkuasa, dia nak hilangkan, dihilangkan. Nak padamkan, dia padamkan. Nak matikan, dia matikan. Jika tidak, takkanlah Rasulullah SAW wafat kerana Allah Ta'ala matikan. Sebab baginda SAW, walaupun Allah Ta'ala sayang sekalipun, dia tak terjalan ke atas baginda hukum alam. Sakit, tak sihat, kan, letih, penat dan sebagainya, sedih, gembira, semua berlaku atas Rasulullah. Dia tak berlaku. Ada orang kadang-kadang dia kata kerana Muhammad lah terjadinya alam. Dia bukan Muhammad yang tu, Muhammad dekat Mekah. Dia Muhammad Nur Muhammad. Ni orang Melayu kita ni kena pelik-pelik ilmu. Orang Arab pun tak tahu. Orang kata biar benar. Orang Arab bukan dengar, astagfirullahalazim kan. Tunggu-guling orang Arab gelak. Tapi pasal orang Melayu kita dia punya kan, dia punya kepandaian melampau. Mereka inovasi. Bijak sangat.
Terlalu bijak masalah juga. Jadi maksud dia kata apa? Di awal Al-Quran, kan? Awal Al-Quran, awal Al-Baqarah diletakkan berkenaan dengan tajuk apa? Tajuk Al-Quran. Bila Allah Ta'ala sebut bima unzila ilaika, dengan apa yang turun pada engkau. Di akhir Al-Baqarah Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan aman Rasul bima unzila ilaihi. Semua Al-Quran lagi. Mana itu masih lagi Al-Quran. Mana zalikal kitab la raiba ini Al-Quran. Sini pun Al-Quran, hujung pun Al-Quran. Tengah-tengah tu, sepanjang perjalanan tengah-tengah tu, semua pengisytiharan untuk apa yang perlu seorang manusia itu buat supaya dia menjadi orang-orang yang layak melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Tu yang sebenarnya. Tu yang Allah Ta'ala cerita panjang lebar dari start juzuk yang kedua Al-Baqarah tu. Dalam tu ada hukum tentang solat, tentang puasa, tentang haji, tentang jihad, tentang jual beli, tentang nikah kahwin, tentang apa lagi nak. Mana semua sekali ada dalam tu. Maksud dia sebagai mukmin, orang beriman, takkan kita nak tinggalkan. Pasal Yahudi sebelum tu dalam juzuk yang pertama Allah Ta'ala kata afatu minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'. Adakah kamu beriman sebahagian kitab, kamu kufur sebahagian? Takkan kita masuk dalam Quran tiba-tiba ni kita ambil, ini kita tinggal. Dan tu ada kisos, ada jihad, semua sekali ada dalam tu. Bahkan bila kita kata kutiba alaikumus siyam tu kita iman, kutiba alaikumus kisos tu kita tinggal. Tak boleh. Kena keiman seluruh lah. Takkanlah kita ambil kutiba alaikumus siyam ni kita laksanakan, wajib puasa. Tak puasa tangkap. Jadi kutiba alaikumul qisas, kalau orang tu pukul orang tu patahkan jari orang tu tumpahkan darah orang, mana keluarga dia berhak untuk tuntut balik. Maka benda tu tak boleh kita kata nafikan. Pasal itu adalah iman yang sama. Perintah yang sama. Kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumul qisas. Bahkan kutiba alaikumul qital. Difardukan atas kamu berperang, sama je. Arahan yang sama dengan kutiba. Tapi ada orang ini pegang. Sebab apa? Peribadi. Yang ini tak pegang. Sebab apa? Kena laksana atas orang lain. Mengkacau hak orang. Tak boleh. Kan? Kadang-kadang salah faham. Pasal dalam konteks kenegaraan, untuk menjaga agama agar terlaksana dengan berterusan, pemerintah kena jaga bab ni. Solat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Syiar-syiar Islam tu terjaga dengan cara ni. Kerajaan kena jaga. Tu yang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bila orang tak nak bayar zakat, satu kampung, dua kampung diserang. So kalau dibiarkan, habis semua orang akan tinggalkan zakat. Tapi sekarang ni orang tak kisah, tinggalkan semayang sebab apa? Itu hak peribadi. Betul, hak peribadi bagi konteks perseorangan. Tapi konteks satu keluarga, konteks satu negara, kan, kena ada tegahan. Contoh macam time main bola. Bila kalau dia kata waktu tu adalah waktu langgar semayang, takkanlah kita nak menang dengan cara macam tu. Kan semangat kesukanan kita, tak apa. 365 hari kerana Allah, satu waktu untuk negara. Siapa kata? Tak boleh, dalam Islam tak ada macam tu. Tak ada sebarang kebenaran untuk boleh buat. Dan sekali kita tinggal, besok kita tinggal, lusa kita tinggal. Sampai kali sekali orang tanya saya, nak jamak kerana saya sibuk sangat mesyuarat. Saya mesyuarat apa? Mati, hidup dah mati ke? Kalau mesyuarat tentang keselamatan negara dan sebagainya, kalau tak buat akan mati, akan sekian, yes. Macam orang yang terpaksa tangguhkan solat sebab apa? Nak membedah orang. Logik lah. Tapi kalau dia tak ada kaitan hidup dah mati, sebab apa? Saham nak naik, jatuh saham nak naik. Kalau tak ni kita terlepas projek ni, hilang 3 juta, kan? Adakah kena tinggalkan solat? Tak boleh. Tidak sama sekali. So, kenapa kena jaga bab ni? Jangan, pasal kita kata, untuk konteks kenegaraan, itu kena jaga. Kalau benda ni tak boleh jaga, macam mana? Pasal Allah Ta'ala suruh letakkan kita ni, khairu ummatin ukhrijat sinnas. Kamu sebagai umat dikeluarkan kepada manusia. Apa Allah Ta'ala kata apa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Dan demikian kami jadikan kamu ni umat pertengahan. Sebab apa? Sebab kamu ni akan menjadi saksi kata orang ramai. Wa yakuna rasulun 'alaikum syahida. Dan Rasul akan jadi saksi kat atas kamu. Dan ayat lain kata sebaik-baik umat. Yang kamu ni tak ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kena jaga bab tu. Lain tak boleh. Kalau asasnya benda tu kena buat. Banyak orang dia tinggalkan. Dia kata atas dasar apa? Benda ni hak peribadi. Tak, hak peribadi tengok siapa yang arahkan. Kalau kerajaan, yes, kena buat. Kan IC boleh kita saman orang, kan? Kita boleh kena denda. Kenapa tak buat solat? Tak boleh. Kerana itu hak dia dengan Tuhan. Iya betul, tapi masalah anda siapa? Kalau dia kata kita ni orang tepi jalan nak sadar arah orang, ya betul tak boleh. Tapi atas nama kerajaan boleh. Kan kita boleh saman orang langgar lampu merah, kenapa tak saman orang tak solat? Faham? Okey. Yalah, buat puasa ada. Puasa ada. Puasa orang tinggal puasa boleh saman, kan? Tunjuk IC kata Melayu kan, Islam. Saman. Sampai ada orang beria nak cari apa IC tak ada tulis Islam. Nak melantak selesai Ramadan. Tak tahu kenapa. Sedap sangat ke tak juga, kan? Dia dah tahan lapar pun tak ada masalah. Tapi saja tahu syaitan syaitan yang korin kena ikat, syaitan yang dia punya diri tu zahir. Beria sangat nak lawan. Tak tahu kenapa. Dia ingat asrama penuh apa. Jadi dia buat macam asrama penuh. Pasal tak ada orang tu. Beria nak pergi nyuruh makan juga. Bukan untung pun. Tangguh sikit tak ada benda rugi pun. Dan walaupun kita mungkin tak ada kenal berkenaan tauhid, menyebabkan dia macam tu.
Jadi kata pada pertengahan surah terdapat perbincangan yang panjang mengenai Al-Quran bagi menjelaskan bahawa ia adalah perlembagaan khilafah insan di bumi, dan bahawa nilai yang umat adalah pada berpegangnya dengan dia. Mana berpegang orang umat ini dengan Islam, dengan arahan Allah Taala, di situlah nilai mereka yang sebenar. Dan bahawa kesesatan Bani Israel adalah sebab pengabaian mereka terhadap apa? Kitab Allah. Maksud dia, mereka dijadikan, kan kita belajar lepas daripada ayat yang ke-40 sampai ayat 142, 173, 176, dia terangkan berkenaan apa? Kenapa Bani Israel layak ditarik daripada mereka khilafah. Itu tajuk dia. So lepas tu, kalau kamu orang Islam nak, maka kamu kena amalkan ini. So kalau siapa tinggalkan Islam, maka dia tak layak untuk khilafah. Itu tajuk dia. Okay, jadi kita kata apa yang itu berkaitan Al-Quran sama sekali. Telah berfirman Allah Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 176. Dalam surah Al-Baqarah 176, wa innal ladzina nakhtalafu fihi la fi shiqaqin ba'id. Maksudnya orang yang bercanggahan mengenai kitab ni, Al-Quran ni, berada pada pecahan yang paling jauh. Berada pada pecahan yang paling jauh. Kedudukan mereka jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya itu yang Allah Taala nak terangkan di situ. 176. Zalika bi anna Allah nazzala kitabil haqq. Demikian adalah kerana Allah Taala turun kitab dengan kebenaran. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id. Dan sesungguhnya orang-orang yang bercanggahan mengenai kitab itu berada pada apa? Pecahan atau bahagian yang paling jauh. Itu yang maksud dia bahawa kitab ini tak boleh ditinggalkan. Mana awal surah kata, akhir surah kata, tengah surah pun kata benda yang sama. Okey, nampak dia punya sequence, dia punya tak putus. Baik, ketujuh. Berkata Syekh Asy-Sya'rawi, ni ulama Mesir yang kita ada zaman kita lah, zaman contemporary kita ni, dalam tahun 50-an, 60-an, dia adalah di antara ulama yang terkenal. Bahkan beliau mati pun dalam tahun akhir 90-an. 90-an berkurang. Mana dia ulama yang kurun kita ni. Okey. Di awal surah, dia kata, Syekh Asy-Sya'rawi kata, di awal surah Allah telah membuat perumpamaan berkenaan orang kafir dan orang munafik. Okey. Mana di awal surah Allah Ta'ala ceritakan berkenaan orang kafir siapa, orang munafik siapa, sampai ayat ke-20. Mana mula-mula buka kitab, tiba-tiba buka surah, Allah Ta'ala cerita terus orang beriman siapa, orang munafik, orang kafir siapa, munafik siapa. Yang Allah Ta'ala berikan perumpamaan contoh-contoh supaya kita dapat lihat, kenal. Manakala di penutup surah ini, Al-Haqqu tabaraka wa ta'ala sebagai doa, telah berfirman Allah tabaraka wa ta'ala. Saya baru dapat tahu firman. Tahu firman ni berkaitan apa? Siapa tahu? Firman ni bahasa apa sebenarnya? Firman ni bahasa Parsi sebenarnya. Tapi kita dalam Malaysia ni, kita dalam bahasa Melayu dah digunakan direct kepada tajuk untuk firman Tuhan. Pasal tinggi dulu je, kalau tidak firman ni orang-orang Parsi, Nabi firman pun, Nabi pun firman. Firman Nabi, dia akan guna macam tu. Sabda Nabi, kita firman Nabi. Firman ni bahasa Parsi. Sekarang raja-raja Malaysia kan pakai Shah. Shah kan, Sultan Azlan Shah. Dia Shah belakang tu ada sikit terkesan dengan Parsi punya fahaman. Pasal kita zaman dahulu memang India satu, dan juga sebahagian daripada orang-orang yang daripada India, yang kita kata zaman dahulu bila Raja Parsi kalah, dia lari pergi India dengan gajah dengan apa semua, bawa balik pergi India. Orang India terima dia dan sebagainya. Jadi sikit terkesan sebenarnya benda-benda berkenaan. Perkataan firman ni asli bukan bahasa asal Melayu. Dia bahasa Parsi, maksud berkata-kata lah. Tapi berkata tadi bukan orang biasa. Raja ke, Nabi ke, Sultan ke, dia kata firman. Tapi kita dah pakai, last kali kita guna untuk Allah. Kalau Nabi, sabda. Kalau orang lain berkata. Dia macam itulah kan. Walaupun sebenarnya kalau kita berkata Allah Ta'ala pun dia juga, tapi tak sedap bunyi dia. Dah lama pakai firman, berfirman Allah Ta'ala. Okay. Macam ni lah, ada orang bagi teki tu. Kalau ada 3 orang, Nabi, Raja dengan seorang orang biasa dalam sebiji kapal. Kapal tenggelam, siapa yang mati? Berapa orang yang mati, dia kata? Satu je. Pasal Nabi wafat, Raja mangkat. Itu dia buat lawak macam tu lah. Pasal penggunaan bahasa Melayu ni, dia 3 orang. Mana 3? Satu Nabi, seorang lagi Raja, seorang lagi orang biasa. Kapal tenggelam, siapa yang mati? Seorang je lah kan. Ataupun dia kata kapten kapal lah mati. 2 lagi tu, satu lagi wafat kan. Satu lagi mangkat. Mangkat. Itu cerita dia. Faham tak? Jadi penggunaan bahasa tak ada masalah. Okey, berfirman Al-Haq tabaraka ta'ala sebagai doa di atas lidah orang beriman. Di akhir Al-Baqarah tu.
anta waliyuna, engkaulah pelindung kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin, bantulah kami ke atas orang yang kafir. Pasal di awal surah itu diterangkan kamu wahai orang beriman akan ada musuh. Bila kamu beriman, ini hidayah datang, kamu beriman, tapi ada orang yang kafir terhadap apa yang turun. Ada orang yang munafik, zahirkan iman tapi dalam hati dia kufur. Dia musuh kamu juga. Tapi kamu tak dapat nak menang atas mereka. Pasal mereka ni akan sentiasa wujud. Maka kamu kena minta. Allah Ta'ala letak di akhir Al-Baqarah, suruh kita minta supaya Allah Ta'ala lindungi kita. Kata-kata ini menunjukkan kepada berterusannya peperangan, pertempuran di antara iman dan kufur. Iman dan kufur tidak akan diam selama-lamanya. Kita mungkin dalam falsafah, kita kata atas dasar toleransi, kita akan bersama-sama. Saya kata terus terang, kalau dia kata benda tu berkaitan dengan tajuk bukan akidah, silakan. Angkat sampah sama-sama, tak ada hal. Tolong anak dia sakit, kita keluarkan duit untuk tanggung anak orang kafir tadi atau orang munafik tadi. Kita anak dia masuk hospital, kita keluarkan duit kita. Jadi miskin kita pun tak apa, kerana nak bantu dia, tak ada hal. Dalam Islam tak salahkan. Tapi bila berkaitan dengan tajuk akidah, dan stop. Itu tak boleh. Mana bagilah apa saja. Dia nak apa, duit bagi. Dia kata nak temankan, macam ada orang tu dia kahwin, dia keluarga dia kira mak dia, kakak ni okey, abang ni Muslim, kakak ni convert, revert masuk Islam. Mak pada kakak ni Kristian lah. Yang mak dia ni, mak mentua dia ni tak tahu perangai kenapa. Tiap kali nak sambut Christmas mesti nak pergi rumah anak dia yang Muslim ni. Anak dia masuk Islam ni boleh nak sambut kat situ juga. Agaknya nak terapkan pada cucu dia nilai Christmas dan sebagainya. Jadi last sekali saya kata dengan abang tu, saya kata untuk makan yang biasa tak ada masalah. Tapi untuk macam Christmas carol ke, Christmas apa ke, last supper ke, kan, night mass dan sebagainya, tak boleh saya kata terlibat. Saya kata. Tapi diorang kata, tapi yang ramai kata, tapi tu mak mentua dia. Saya kata betul. Abang nak cakap apa, dia kata. Saya kata macam ni, abang panggil mak mentua abang, duduk dekat-dekat, panggil isteri abang sekali, cakap dengan dia, mak nak duit kan bagi. Mak nak ajak melancong, kami melancong. Kalau mak tak nak melancong, mak nak melancong seorang, saya bagi duit. Mak letih pun penat, saya tolong mak. Mak nak apa? Mak masuk hospital, saya bayar. Cakap benda saja. Tapi satu benda saya nak bagi mak. Apa? Masalah benda akidah. Tu je. Lain anything else serah. Cakap dengan dia, kami bagi. Mak nak apa kami bagi? Mak nak temankan kat rumah sunyi, dan kami temankan, tak ada hal. Tapi bila kaitan tajuk masalah ini, tak boleh. Pasal benda ni masalah akidah. Lain tak apa. Dan Islam lain tak ada masalah. Bagilah. Pasal dalam hadis Nabi SAW, bila Asma binti Abi Bakrin, Asma ni, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kahwin, ramai antara isteri dia mak kepada Asma. Aisyah mak lain. Mana Asma dengan Aisyah ni adik-beradik sebapa, lain ibu. Okey. Mak Asma bila Abu Bakar dah berhijrah ke Madinah dan sebagainya, mak kepada Asma tak masuk Islam. Dia tetap musyrikah. Dan bila dia telah Asma pindah ke Madinah dan sebagainya, mak dia datang ke rumah, nak hubungkan silaturahim lah. Datang nak beri, nak minta dan sebagainya. Asma tak nak bagi. So dia nampak mak dia musyrikah. Dia pergi jumpa Rasulullah SAW. Rasulullah kata, siliha, hubungkanlah dengan dia. Kenapa dia nak minta apa, dia bagi. Tak ada masalah. Dibenarkan dalam Islam untuk orang tu layan mak dia, walaupun kafir sekalipun, layan macam ibu biasa. Cuma akidah je. Lain tak ada masalah. Nak duit, nak apa, kami bagi. Nak sekian, nak jalan, kami ni belanjakanlah duit untuk ibu berkenaan, walaupun dia kafir sekalipun. Tetapi untuk akidah, tak boleh. Mana benda tadi kena jaga. Pasal kita kata, pusing mana keadaan sekalipun, Islam dan kufur tak adalah berbeza. Mana benda macam ni kita kata penghormatan di Malaysia ni sendiri. Kita lihat macam di Eropah. Eropah contohnya. Bila umat Islam ni kan, dulu orang sebut toleransi kan. Bila umat Islam di Eropah, di Perancis contohnya nak pakai tudung. Tiba-tiba di sekolah tak boleh. Kemudian mula di ban dan sebagainya, tak dibenarkan. Yang macam sekarang baru ni di Boston, dia kata orang yang pakai tudung ni kena patut ditembak dan sebagainya. Apa hal? Kan apa? Apa sebab dia? Mana kata toleransi kan, mana beragama, kata tak apa. Tapi last kata ujung dia. Diorang suruh kita umat Islam ni supaya berlembut dan juga buat baik. Tapi diorang sendiri sebenarnya menyimpan apa? Dendam. Kata umat Islam ni, kita kata satu bangsa dekat dunia ni setakat ini masih sibuk halal haram. Sibuk ini tak boleh, zina tak boleh, arak tak boleh. Diorang semua dah open. Mana dikira benda tak boleh? Bagi mereka dunia akhirat lain. Dunia lain, akhirat lain. Mana satu hak Tuhan, satu hak dunia. Mana hak dunia ni, hak dosa ni dengan Tuhan terpulang. Tapi hak pentadbiran sebagainya, Tuhan tak campur. Itu kita sendiri yang akan tanggung, dia kata. So masalah timbul di sini. Pasal mereka tak menjaga, tak melihat bahawa Allah Ta'ala mempunyai kekuasaan untuk menghalal dan mengharamkan. Jadi konsep ini kita kata menyebabkan kadang pertembungan tu berlaku. Bila kita kata contoh macam baru ni dekat Kelantan, bila kes kita kata tak benarkan unisex salon. Kan amoy urut kepala kan. Ikut bangsa mana pun benda tu haram.
Maksud dia tak ada bangsa yang suka anak perempuan dia duk pegang kepala orang lain. Kena pakcik kena botak, tak ada rambut pun nak cukur je kepala. Sebab seronok amoy buruk kepala, kan? Jadi konsepnya benda tu menggalakkan benda tak elok. Kan kita kata ikut bangsa Timur ni, sejak bila kita ni menjadi bangsa tak ada malu? Seorang wanita, katakanlah Asuk yang pasar tu, tanya dengan dia, Apek pergi ni urut kepala dekat ni, dia suka tak? Dia mesti kata apa? Dia tak suka. Kan suami dia pergi urut kepala dengan perempuan muda lain, betul tak? Bila kita kata benda tu tak boleh, kenapa tak apa jadi? Orang kata ini tak boleh. Logik akalnya benda tu tak elok dibuat. Jadi bila bangsa kita ni adalah bangsa Timur ni tolak agama, kita tak tepi agama kejap. Melayu, Cina dan India, bangsa tak ada adab. Tak ada kesopanan. Tak ada masalah kata apa sacred wanita dalam bangsa Timur ni sacred, keluarga dia saja punya. Mana boleh didedahkan dan sebagainya. Benda ni bukan Islam, bukan tak masuk Islam lagi. Masuk kesopanan Timur ni tak kena. Mana ada bangsa suka benda ni? Anak dia didagangkan, jadikan barang pameran. Siapa ada bangsa suka ke? Soalan. Tak ada. Tapi bila kita apply benda tu, tengok apa jadi. Mana kita dalam Islam ni sebagai sebuah negara, Islam ni menjaga masalah apa? Jangan rosaknya rakyat dia dengan benda-benda macam ni. Semua anak kita anak orang anak kita. Faham tak? Konsep tadi kita anak seorang pun ada anak umat Islam ataupun anak bangsa tinggal dalam negara kita ni diperdagangkan. Jadi barang-barang produk gantung tingkap kan, tunjuk ini RM50 ni sekian. Kadang-kadang perasan kedai urut tu kan, dia letak perempuan tu dekat depan kan, amoy tu duduk diam tunggu sambil sembang telefon, macam marketing. Kenapa cerita sekarang ni? Kalau kita kata benda berkenaan, ini bukan setakat Islam, agama kafir pun, Buddha atau Hinduism, benda ni adalah apa? Tak ada diterima pakai. Tapi tengok apa jadi. Jadi kita kata secara tak langsung kan, bila Syekh Syarawi kata apa? Ayat Al-Baqarah ini awal tunjuk orang beriman dengan kitab, tunjuk orang yang kafir dengan kitab, tunjuk orang munafik yang tak percaya kitab, tapi tunjuk-tunjuk buat-buat macam percaya. Benda ni di akhir Al-Baqarah Allah terangkan bahawa orang beriman ni doa dia adalah Anta maulana, engkau Tuhan kami ya Allah, fansurna, maka bantulah kami alal qaumil kafirin, mengatasi orang-orang kafir. Sebab apa? Sebab macam mana toleransi pun sekalipun berlaku, orang kafir tadi tak redha dengan apa? Kitab Allah Taala. Takkan redha. Dia rasa diri dia terlampau tinggi daripada mematuhi peraturan tadi. Tapi bila kita buat pornografi kan, punya undang-undang, boleh pula. Kan pornografi ada siapa lawan? Tak ada kan? Tapi konsep dia kalau ikutkan logik, benda tu tak ada siapa nak kata beragama mana pun. Maksud dia benda tadi secara asasnya benda-benda berkaitan akhlak dan moral. Ni banyak agama-agama bukan Islam, mereka kata akhlak dan moral tidak boleh dikawal oleh kerajaan. Itu mesti pribadi dia kata. Mana tak boleh negara negara yang morality kan. Dia tak nak. Morality masyarakat jangan dijaga oleh negara. Itu masalah dia. Tu US pelik kan. Bila dia kata macam tu, macam dia mengeluarkan pada tahun berapa? Tahun berapa dulu dia kata orang-orang yang terlibat dengan industri pornografi mesti umur 18 tahun ke atas. Soalan nak tanya. Takkanlah dah besar boleh diperdagangkan, kecil-kecil haram diperdagangkan, dah besar tak apa jual. 18 tahun ke atas cukup umurnya, tak apa didagangkan, dijadikan barang mainan, dijadikan barang perdagangan. Di mana duduknya logik akal dia? Kalau kecil tak halal didagangkan, dah tua pun takkan tak didagangkan juga. Dah tua tak apa didagangkan, dia sendiri. Mana boleh macam tu? Hak itu masalah. Dia kata hak tadi matlamat negara adalah jaga rakyat jangan sampai dagangkan. Kalau kecil tak didagang, dah besar boleh didagangkan. Apa salah pula? Siapa yang nak didagangkan? Tapi kadang-kadang perempuan tu kata tak betul, kerajaan akan masuk campur untuk sekat benda tadi. Macam tu kita kata hak untuk pornografi kita sekat sebab apa? Sebab nak jaga rakyat jangan sampai nanti mata rosak. Tengok pornografi, betul, tengok orang keliling dia semua nampak macam dia nampak orang ni bogil. Nampak dia bogil kat mata dia. Faham? Ni bahaya dia. Sebenarnya pornografi tu diharamkan sebab itu. Sebab apa? Dia akan menyebabkan cara pemikiran yang salah. Tu budak pergi sekolah kan, dia pandang kawan sekolah dia nampak benda tu telanjang. Tengok guru dia pun dia pandang telanjang. Masalah, rosak. Itu sebab kenapa diharamkan, sebab nak menjaga maruah dan juga masyarakat kita daripada rosak. Itu sebenarnya utama dia, walaupun ikut dari segi asasnya. Kalau orang tu tengok pornografi seseorang, apa salah kerajaan nak kacau? Tu hak dia lah, hak mata dia. Dia dosa dengan Tuhan. Kita sibuk sekat buat apa? Tanya soalan Tok Musa. Takkan macam tu kan? Soalan Islam bukan macam tu. Pasal kita kata apa-apa saja membawa kerosakan, walaupun hak peribadi akan disekat. Apa-apa bawa kerosakan yang besar, walaupun hak peribadi, hak dengan Tuhan sekalipun, maka atas nama kerajaan akan disekat. Sebab dia akan merosakkan bangsa itu sendiri. Sebab kenapa kita kata dalam Islam benda tu kena jaga. Faham?
Jadi kata kufur itu, walaupun kita tolerate macam mana pun, dia sentiasa akan apa? Berlaku pertembungan. Serta bahawa seorang yang beriman akan berpegang dengan hukum-hukum Allah dan sentiasa untuk dihadapi dengan kekufuran, dengannya kekufuran. Di mana saja dia temui, di mana saja dia temui kekufuran itu. Maksud seorang mukmin, dia akan kata ini dustur perlembagaan Allah Taala. Di mana saja kekufuran ada, dia tolak. Dia tolak kekufuran tadi. Baik dari segi muamalah, baik dari segi masalah perkahwinan, baik dari segi masalah peperangan atau hubungan dengan non-muslim, baik dari masalah muamalah, baik dari masalah apa saja, kekeluargaan dan sebagainya, dia tolak apa-apa yang bertentangan dengan apa hak Allah Subhanahu Wa Taala arahkan. Walaupun datang daripada kekufuran dari bentuk apa sekalipun, keengganan manusia di mana sekali. Seseorang yang beriman akan sentiasa, seseorang yang beriman akan percaya dengan sepenuh kepercayaan bahawa Allah lah yang melindunginya. Pelindung sebenar adalah Allah Ta'ala, bukannya yang lain. Dia bukan tangkal, bukan sekian. Itu yang kena ada orang tu gantung apa capal Nabi. Kononnya kalau capal Nabi tu digantung, takkan dicuri rumah dia, takkan didatangi oleh musuh. Tak, dalam dilindungi daripada musuh, kita disuruh supaya apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita gantung-gantung benda kemukan. Okey? Kerana Allah Ta'ala suruh kita, kata anta maulana, ya Allah engkau lah pelindung kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin, bantulah kami mengatasi orang-orang yang kafir. Okay? Kerana Allah lah adalah pelindung orang yang beriman. Allah wali orang beriman. Sedangkan orang berkafir itu tiada pelindung bagi mereka. Tiada siapa yang melindungi mereka. Jelas? Baik. Ini pengarang buku tambah. Selain daripada apa yang dikata oleh Syarawi, pengarang buku kita kata, ini menjelaskan tabiat pertembungan di antara yang hak dengan yang batil. Apa yang hak dengan batil tadi? Kita nampak pertembungan. Sebab daripada kita lihat, bila time orang pakai skirt, dikatakan jangan kacau. Itu hak peribadi. Semua diam. Bila orang pakai tudung, tutup aurat, orang sekat, semua senyap. Sedangkan benda tu berat sebelah. Kan? Hak orang tu lah pakai tudung. Dulu sebelum orang Islam ramai di Eropah, sebahagian orang di Eropah diwar-warkan bahawa pakai tudung itu paksaan. Mungkin ada setiap rumah tu ada jaga, pegang senapang. Tak pakai tudung ni tembak. Ya, jadi bila orang-orang Arab banyak pergi migrate ke Eropah dan bahagian orang-orang bukan Islam masuk Islam, dengar perintah Allah dalam Quran, dia pakai tudung. Pakai tudung dengan sukarela. Di situ ada masalah. So sampai last sekali terpaksa keluar undang-undang. Dikeluarkan undang-undang bahawa tak boleh pakai tudung di sekolah dan sebagainya. Itu hak peribadi. Pakai skirt pendek, pakai baju jarang tak apa, kenapa tak boleh pakai tudung? Apa hak dia mengikat benda berkenaan? Itu hak orang individu tadi untuk menjadi sopan. Nak jadi sopan kan? Macam kalau seorang rahib pakai tutup badan yang elok, dikatakan beragama, religious, good. Atau seorang Yahudi pakai juga good. Tapi bila seorang Muslim pakai janggut, ni ikut ajaran sesat ni. Ni abuya ke apa? Kan? Teroris lah. Itu teroris baru. Zaman dulu sebelum teroris ni timbul. Ekstrim dia kata. Ni lebih sangat ni, tak wajib tu. Zaman Nabi tak ada jilat tu, Nabi tak cukup. Yang pakai tudung dia kata macam-macam tudung labuh sikit. Sedangkan Al-Quran kata wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihin. Mereka labuhkan tudung kepala mereka kat atas belahan baju mereka. Ni Al-Quran tu suruh. Dalam surah An-Nur ayat 31, wal yadribna, hendaklah mereka melabuhkan khumurihin, tudung kepala mereka ala jiyubihin, kat atas belahan baju mereka. Masa Allah Taala suruh labuhkan. Tiba-tiba datang kita, labuh ni ekstrim, tutup kepala sikit dah lah. Kan tutup belakang. Kan nampak tengkuk kan. Bukannya tak aurat lagi. Ada orang kata tak aurat, dia kata pandai. Ni kita kata dalam konsep ni, dalam Islam ni benda-benda macam ni kita kata akan sering bertembung. Walaupun kita kata orang kata suruh kita tolerate. Mana orang tak tutup aurat jalan kan? Mak Saleh datang ke Malaysia, pakai baju tak senonoh tepi jalan. Pasal dia tahu negara ni bukan negara diorang. Tapi tak ada penghormatan langsung. Kita beri kena hormat protokol mereka. Makan tak letak pakai tangan kiri, pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Garpu kiri, pisau kanan, cocok makan. Kena pakai macam tu. Tiba-tiba time mereka datang tempat kita, sikit satu apa dia tak ikut. Tak ada modesty, tak ada sebarang kesopanan. Tiba-tiba kita kena itu terbalik sebenarnya. Untuk Muslim kena jaga bab ni. Tu kadang-kadang bab berkenaan salam dengan wanita dan sebagainya. Kadang-kadang dia katakan macam tu. Bagi ajarkan orang bukan Islam tadi berkenaan adab Muslim. Kenapa mesti nak kita kena tunduk dengan apa benda fahaman mereka? Bagi kita tahu dalam Malaysia ni Islam agama rasmi. So Islam agama rasmi. Kalau orang kata tengok pun tak boleh, pegang lagi dah tak boleh. Tengok kan. Cantik kat tangan. Tengok macam tu pun tak boleh. Kan? Ini pegang tak apa. Tak apa pegang. Asal tak ada syahwat. Belajar mana? Kan? Belajar mana? Jadi kadang-kadang bila tapi ustaz kalau anda kata kita ulur nanti orang tu rasa malu. Dia tak kerti belajar ke? Kenapa tak belajar ada Islam? Kita boleh kena protokol. Dia bangun je. Datang kita kena berdiri. Kenapa kena berdiri? Sebab kalau orang besar kan dia ajar macam tu protokol.
Apa soal? Kenapa? Umat Islam ni jadi apa? Jahil berkenaan dengan agama sendiri. Dan terpaksa tunduk pada orang bukan Islam dalam masalah protokol. Sedangkan Islam punya adab terbaik. The best. Tak ada lebih baik dari itu. Hatta Mak Saleh pun ada kata bini salang orang petuan tu garu-garu bini di tangan, kan dia marah. Betul tak? Saya salam garu-garu sikit. Mana tahu kan? Mana nampak salam tangan macam tu kan, garu-garu sikit, mana sikit tahu? Kalau dia tahu pun dia marah. Kan orang terkacau bini dia. Tapi dari segi asasnya tak payah buat langsung lah benda tu. Kan madai dengan senyum ke, tunduk kepala ke, tak kira dah apa benda kamu buat. Tapi janganlah macam tu. Pasal kita kata apa? Dia kata apa? Pertemuan hak dan batil telah diisyaratkan oleh surah pada lebih dari satu tempat bahawa hukum tolak menolak di antara perkara ni ada apa hak dan batil ni, saling tarik menarik ni ada antara hukum-hukum Allah yang akan diperbaiki, yang memperbaiki kehidupan serta menyekat kerosakan. Memang tak jadikan macam tu atas alasan dia. Kerana macam apa seorang muslim ni dia Islam dan apa jahiliah atau hak dengan batin ni akan sentiasa bertembung bagi apa? Check and balance bagi memperbaiki keadaan. Menyekat kerosakan dan pertumpahan darah, dan tidak akan tertegak hukum ini melainkan dengan di atas tangan kumpulan yang beriman. Mana benda ini tak akan berlaku di atas tangan orang beriman saja. Orang beriman saja akan melaksanakan hukum Allah Ta'ala ini. Baik. Ke-8. Di dalam mengingati orang-orang bertakwa dengan sifat-sifat mereka di awal surah dan kemudian doa mereka di akhir surah dengan kemenangan kata orang kafir, benda ni sebenarnya ia merupakan isyarat yang nyata bahawa ketakwaan adalah satu punca dari punca kemenangan. Ketakwaan adalah punca kemenangan. Siapa nak menang kena apa? Bertakwa dahulu. Tanpa takwa, janji-janji Allah Ta'ala takkan terlaksana. Ini para ulama ada kumpulkan berkenaan dengan Allah Ta'ala janjikan rezeki, kemenangan, pertahanan, perlindungan, syurga, tidak dihina, dilindungi daripada syaitan dan sebagainya, balik pada takwa. Hatta kemuliaan balik dengan takwa. Bukannya balik dengan cara apa yang kita nak. Kadang-kadang ada manusia tu dia nak menang, maksud dia menang dengan kehendak dia. Tapi sebenarnya dalam Islam ni, menang itu berlaku bila ada takwa. Bila ada takwa. Contoh macam rezeki kan, bila kita lihat orang yang sibuk letakkan ayat 1000 dinar surah At-Talaq. Ayat tu berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa pada Allah, Allah Ta'ala bukakan dia kelapangan sebarang masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala akan beri rezeki pada dia dari keadaan dia tak sangka-sangka. Orang nak rezeki tak sangka-sangka tu, tapi dia lupa sebenarnya syarat awal dia adalah wa may yattaqillah, siapa-siapa bertakwa pada Allah. Hanya orang gantung berkenaan syarat untuk rezeki tadi adalah takwa. Bila bertakwa dan rezeki akan datang. Maksud dia bukan macam tu, kemenangan takkan berlaku pasal dikatakan di awal tu hudal lil muttaqin. Sifat beriman tadi untuk orang bertakwa tadi, dan di akhir surah terangkan orang bertakwa tadi akan berdoa fansunna 'alal kamil kafirin, kan, menunjukkan bahawa apa? Bahawa punca kemenangan adalah ketakwaan. Sesiapa yang memiliki ketakwaan maka dia adalah dari kalangan ahli kemenangan. Kerana itu kebersamaan Allah adalah untuk orang bertakwa. Datang di pertengahan ayat-ayat Al-Quran berkenaan arahan untuk berperang dalam surah Al-Baqarah ayat 194. Di situ Allah terangkan berkenaan dengan macam mana ketakwaan itu menjadi sebab kemenangan. Ini pasal dalam ayat 190 lebih ni ada tajuk berkenaan dengan ketakwaan. Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asy-syahrul haram bisyahril haram wal hurumatu qisas. Asy-syahrul haram, bulan haram, bisyahril haram, bulan yang haram. Kalau mereka perang kamu dalam bulan haram, kamu perang mereka dalam bulan haram balik. Wal hurumatu qisas, dan juga ibadat-ibadat haji dan juga umrah tu adalah qisas, ada ganti balik. Mana kalau orang tu sekat kamu kena balas balik. Famani atada alaikum, barang siapa melampau ke atas kamu, fa'tadu alaihi bimithli ma atada alaikum, melampaulah balik ke atas mereka, ke atasnya sebagaimana dia melampau ke atas kamu. Ini ayat menyatakan dalam kita tak sama Islam ni dengan agama Kristian. Dalam agama Kristian, dalam teks New Testament tu, jadi insah aja. Bila orang lempang kita belah kanan, ulur belah kiri pula. Tu yang jadi kes diorang dulu kata agama ni candu untuk masyarakat. Duduk diam, jangan buat apa-apa kalau dizalimi. Mana gila dia kata kena redha. Jangan lawan. Maksud dia jangan tolak, jangan ambil. Kita dah Islam, Nabi tak ajar macam tu. Bukan ada hadis yang sahih Nabi SAW nyatakan bila seorang lelaki tu jumpa Rasulullah, dia kata ya Rasulullah, hadis sahih Muslim. Dia kata ya Rasulullah, ada orang datang nak ambil hartaku. Nabi kata la tu'tih, jangan bagi dia. Dia kata ya Rasulullah,
in qatalani, kalau dia nak perangi aku, Nabi kata qatilhu, lawan balik. Dia kata ya Rasulullah, in qatalani, kalau dia bunuh aku, Nabi kata fa anta syahid, kau mati syahid. Ya Rasulullah, in qataltu, kalau aku bunuh dia, fa hu finnar, Nabi kata dia dalam neraka. Maksudnya dalam hadis ini, konteks hadis ini, kalau benda tu depan-depan mata kita, disuruh kita jangan lari. Pasal dengan sifat ini sebenarnya orang yang melompak pun fikir 10 kali. Kalau semua Muslim fikir macam ni, nak fikir dia fikir semua Islam ni kejar syahid, mati dia takut nak terkam kan. Nanti kan budak ni lawan balik aku. Kan sebesar mana orang tu kan. Kalau kita besar sekalipun, bila dia kecil pun, tapi dia ada sifat tadi apa? Kehormatan tadi dipertahankan. Pada hadis Nabi berkata, man mata, bahasa mati, duna malihi fa huwa syahid, mati pertahankan harta dia mati syahid. Mata duna irdihi fa huwa syahid, bahasa mati pertahankan dia punya maruah, mati syahid. Mata duna damihi, pertahankan darah dia, syahid. So itu konteks dia. Kita kata secara asasnya Islam suruh kita pertahankan. Tapi dalam Kristian lain. Dalam Kristian Isa aja, bila orang lempang kau kanan, lepas ulur kiri lah, depan kanan, ulur kiri pula, lempang lagi. Dan kalau orang tu perkudakan kita 1 batu, perkudakan diri kita untuk dia 10 batu. Kalau dia tarik baju kita, tanggal bagi dia. Faham tak? Mana konteks dia jangan lawan lah. Mana redha je, lepas, let go. Tapi dalam Islam tak. Kita disuruh memaafkan. Tapi benda yang bawah kawalan kita, kalau kita tak nak serahkan, bahkan itu lebih digalakkan. Tak dibenarkan kita, supaya apa? Pasal kita ada kehormatan. Semua Muslim ini adalah haram ke atas orang yang lain. Itu Nabi kata, al-muslim ala muslim haram. Muslim ini, kata Muslim yang lain, satu sama lain ni, haram. Apa yang haram dia? Damuhu, darah dia. Wa maluhu, harta dia. Wa irduhu, dan marwah dia. Darah dia, harta dia, marwah dia. Dan itu sebab kenapa ayat ini datang, faman ya'tada alaikum, mesti melampau ke atas kamu, fa'tadu alaihi mithli ma tada alaikum, melampau balik pada dia macam mana dia melampau kamu. Tapi dalam konteks peperangan. Tapi kalau orang pancit tayar kereta, jangan pancitkan tayar orang lain. Ini kena ingat, pasal jangan salah faham. Dia kata, Nabi kata boleh melampau. Okey. Dengar sini. Dalam hadis Nabi kata apa? Adul amanah man tamanak, wala takhun man khanak. Kena terangkan betul. Nanti kan ada pula yang buat kerja bukan. Okey. Dalam hadis ni daripada Abu Hurairah anhu, Nabi kata apa? Adil amanata ila man tamanak. Tunaikanlah amanah, mana setialah kamu kepada orang setia pada kamu. Wala takhun man khanak, tapi dalam sama jangan kamu khianati orang mengkhianati kamu. Dan kalau orang deceive kita, jangan kita deceive balik. In Islam there's no such thing. Pasal khianat ini adalah sifat munafik. Faham? Yang kita orang tu, contohnya tadi kan, dia pancit tayar kita pancit tayar kita. Itu Islam tak ajar. Kalau kita nampak depan mata kita sekat. Tak nampak, tak ada hal. Serah pada Allah Ta'ala. Jika nampak dan gunakan suara kita, tangan kita sekat dia. Dia nak pancit tayar kita, nampak. Awak buat apa ni? Janganlah macam diam je. Dan Islam tak cakap lah. Pasal kita sebenarnya dalam Islam, kita sekat orang buat zalim, itu bantuan kita untuk dia supaya jangan sampai dia berlampau zalim. Pasal itu Nabi kata dalam hadis yang sahih, unsur akhaka zaliman aw mazluma, bantulah saudara kamu yang zalim atau yang dizalimi. Para sahabat kata, Rasulullah, orang dizalimi kami tahu dah nak bantu macam mana. Macam mana kan bantu orang yang zalim? Nabi kata, engkau sekat dia daripada kezaliman dia, itulah bantuan engkau untuk dia. Stop dia daripada buat mereka. Bukan sebab marah. Kita tak nak dia masuk neraka, itu sebab kita sekat dia. So, dan perbuatan kita sekat tadi tu, itu dia arahkan Islam. So, jadi ayat berkenaan, Allah Ta'ala kata apa? Faman tada alaikum, berarti melampau ke atas kamu, fa'tadu alaihi mithli ma tada alaikum. Maka melampau balik ke atas dia macam dia melampau ke atas kamu. Maksud dalam peperangan bukan jangan biasa ni orang punya bangga pokok rumah jiran kita kerat lah. Kan dia jolok rumah dia kita dengan pokok dia, kita jolok rumah kita dengan rumah dia dengan pokok kita. Itu tak ada dalam Islam, tak ada. Okey? Walahin tu tak ada, dalam Islam tak ada. Wattaqullah. Tapi syarat yang pertama, kamu nak menang, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha, bahwasanya Allah Ta'ala ma'al muttaqin, bersama orang yang bertakwa. Pasal Quran hidayah untuk orang yang bertakwa. Dan orang bertakwa tadi nak menang pun kena dapat apa? Ketakwaan. Nak menang kena ada ketakwaan, baru dah jadi kebersamaan Allah Ta'ala dengan kita. Bahawa Allah Ta'ala akan bersama kita untuk menolong dan membantu kita. Kita di akhir surah tu minta Allah Ta'ala bantu kita kan. Tapi Allah Ta'ala terangkan takwa itu adalah syarat dia. Jelas? Baik. Yang terakhir, telah datang sifat orang bertakwa pada awal surah, bahawa mereka dengan akhirat mereka yakin. Wabil akhiratihum yuqinun, ayat kelima.
wabil akhiratihum yuqinun, dan dengan akhirat mereka yakin. Dan pada akhir surah peringatan dalam ayat 2281 Allah Taala nyatakan dalam ayat 281 surah Al-Baqarah, Allah Taala firman, wattaqu yauman, takutlah kamu, jaga-jagalah kamu, yauman, satu hari yang turja'una fihi ila Allah, yang kamu akan dikembalikan dalamnya kepada Allah. Dan ada sebagian para ulama menyatakan inilah ayat yang terakhir turun daripada Al-Quran. Antara ayat terakhir turun Al-Quran. Ada kata surah yang satu lagi, itu ayat yang al-yawma akmaltu lakum dinakum tu. Okey. Surah Al-Maidah tu. Tapi ada yang kata inilah di ayat terakhir. Okey. Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah, 281. Surah Al-Baqarah 281, wattaqu, dan takwalah kamu, takutlah kamu, bimbanglah kamu, yauman, satu hari yang pada hari yang turja'una fihi ila Allah, hari yang kamu akan dikembalikan di dalamnya kepada Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kemudian akan diberikan, ditunaikan setiap nyawa, setiap jiwa apa yang dikerjakan. Wahum, dalam keadaan mereka la yuzlamun, takkan dizalimi. So jadi kalau anda kata di awal Al-Baqarah kata tentang yakin hari kiamat, di akhir Al-Baqarah pun ada sentuh tentang kiamat. Yang orang beriman ni tadi, dia disuruh bimbangkan hari kiamat, yang pada hari berkenaan mereka akan dikembali kepada Allah Ta'ala dan ditunaikan balik pada mereka apa yang mereka telah kerjakan. Kemudian datang pada dua akhir ayat surah ini penceritaan berkenaan hisab hari kiamat dan memohonkan apa? Keampunan. Kan di akhir tu kan kita minta Allah Ta'ala supaya berikan kita keampunan dan juga penjagaan. Kita tak nak dosa kita menyebabkan beban ke atas diri kita. So, jadi secara tak langsung Allah Ta'ala beri kepada kita ruang berkenaan untuk faham bahawa awal surah, akhir surah dia sentiasa ada kaitan, bukannya terputus. So, jadi kita tahu bahawa dengan ini, dengan 9 poin yang diberikan oleh para ulama, kita dapati memang awal surah Al-Baqarah dan akhir surah Al-Baqarah, okay, pembuka dan penutup dia ni ada perkaitan dan juga kesinambungan yang berterusan, baik dari tajuk iman atau takwa atau musuh-musuh orang umat Islam dan sebagainya, semua sekali ada kaitan. Jelas? Jelas? Ada soalan? Tak ada soalan? Nanti lepas kita habis ini, baru kita masuk yang ayat 39 nanti kita masuk ni, yang ni. Kita akan masuk macam lah. Lepas kita masuk ayat ni, baru 39. Dekat situ baru bincang tentang tafsir betul-betul. Yang sekarang ni tak bincang tafsir lagi. Kita baru di awal berkenaan dengan pendahuluan, berkenaan dengan pendahuluan suratul Baqarah, munasabah ayat dan sebagainya. So nanti kita akan ambil ini nanti, insyaAllah. Jelas? Tak ada soalan Okey. Tak apa, tak ada lagi dalam buku, tak ada. Jadi kita print pula sekali lagi. Buat sendiri. Tak, kita tak harfiah betul, kita buat sendiri lah, kita sangat mudah kan. Mula saya sini, saya nak letakkan terjemahan Quran terus, tak sedap lah pula. Lepas tu kemudian nak letak Quran saja pun nak baca sekali lagi. Dan sekali saya buat je ni. Buat Quran, lepas tu bawah dia ada ni. Kita buat kecil-kecil. Sisi sikit supaya dapat pakai ni. Macam mana? Lepas ni lah, lepas habis buku ni, baru kita edai nombor 2. Mana 1 sampai 9. Nanti dia macam ni tak? 1, ini start pendahuluan. Kemudian 1:39. Lepas tu 40 sampai 48. Lepas tu kita buat yang tu lah. Pasal kalau anda kata kalau mati ustaz pun benda tu orang bersambung balik macam tu. Dia ada sequence dia. Dia tak ada macam habislah ustaz ni tak ada dah, tak. Dia boleh diteruskan. So buku ni ada dalam bahasa Arab. So mungkin kalau saya tak dapat teruskan pun ada orang boleh teruskan lagi. Jelas? Mana kita terjemah lah ni. Ni buku depan tuan-tuan sekalian ni terjemah lah. Buku bahasa Arab dia ada lah. Nak buku bahasa Arab dia ada. Siapa nak? Ambil ni buku bahasa Arab dia. Ni buku bahasa Arab dia. Ini buku bahasa Arab dia ni. Kan saya kata tu kan? Ni buku bahasa Arab dia. So jadi jilid, dia ada 10 jilid. Kita kan dah ambil mukadimah kitab Isti'azah, Fatihah, Al-Baqarah. Al-Baqarah ni kita dah ambil sampai buku surat yang ke kita ambil sampai muka surat ini. Munasabah kandungan. Ini kandungan sebelum dia. Munasabah pembukaan dengan penutup surah. Kita baru sampai pada muka surat yang ke 37. Nanti kita ada lagi muka surat lagi. Sampai yang ni. Kat sini baru masuk yang baru. 41 ni bahasa Arab dia. Tapi kat sini baru start. Nampak? Ini kita pasal buat yang satu lagi tu. Mana dia ada second buku ni keluar ini. Kita akan masuk sini pula.
sampai ayat surah apa muka surat 67 ke 71. Dia sebenarnya seronok dia kalau baca bahasa Arab, tapi kalau bahasa Arab saya tak tahu berapa ramai orang yang tinggal lagi. Kalau dia pakai bahasa Arab, tak tahu berapa ramai tinggal. Dia kalau dia kata pakai bahasa Melayu ni, ada juga ramai orang ikut. Pakai bahasa Arab, bahasa Arab lari lah pula. Kalau sini, tempat sini bagus, tempat lain. Nanti lepas 139 kita masuk 48. Ni macam ni kan. Ni okey. Ni berikutnya 40, 48. Dia masuk macam tu. Lepas tu berikutnya macam tu. Dia akan ambil sikun. Pasal kan dia katakan Al-Baqarah ni kan, ikutkan kita cerita tu, dia ada awal pendahuluan, dia ayat 1 sampai 39. Kemudian 40, 48. Lepas tu dia akan macam tu. Mana ini isi pertama, lepas tu isi kedua, isi ketiga dan seterusnya. Dia akan terang macam tu. Faham? Okey, jelas. Okey, kita berhenti kat sini insya-Allah. Tak ada yang kata kalau kita cakap firman Allah, kita cakap bermaksud. Tak juga pasal firman Allah Ta'ala tu actually. Firman tu ialah kita kata dalam tajuk kena baca yang Arab dia. Pasal firman Allah Ta'ala berfirman, tak bercakap dalam bahasa Melayu. Sebab kenapa kita maksudnya kalau kita terjemah saja. Kalau kita baca Al-Quran dia, tak ada masalah. Kita baca contoh macam firman Allah SWT dalam Quran. Kita kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita kata contoh macam kita ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Kita kata wahai bani Israil. Tak sebut tak terjemahan. Pasal Allah Taala firmankan bahasa Arab tadi. Kalau ni kata asalnya lah. Kalau baca bahasa Melayu saja je, mungkin kita maksudnya. Kalau kita sebut bahasa Melayu saja dan kita sebut maksudnya. Kalau kita tak sebut bahasa Melayu dia dan kita sebut bahasa Arab dia, memadai bahasa Arab itu sebagai firman Allah Taala. Dalam bahasa Arab Allah Taala firmankan dalam bahasa Arab. Mana bahasa Melayu tu terjemahannya. Kalau kita kata tanpa baca bahasa Arab, yes. Memang kita kena sebut maksudnya. Tapi sebenarnya kalau boleh jangan baca maksud saja. Sebab bahaya. Dalam buku tu saya tak letak yang bahasa Arab. Sebab apa? Kalau letak dia panjang gila nanti. Kan? Itu sebab kenapa orang kita kata kita buka Quran kat depan ni supaya orang tu boleh nampak di mana ayat-ayat mana reference dia. Pasal kita bagi tahu ayat mana surah mana. Dia bukan hanya firman macam tu, kita tulis reference dia. Jelas? Okey. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillah alamin. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.